Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid. Apa kabar hari ini? Cikgu harap semua kamu dalam keadaan yang sehat. Kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tajuk kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains membolehkan kamu mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawaban secara sistematik. Terdapat 12 kemahiran proses sains, yaitu 7 kemahiran asas dan ada 5 kemahiran bersepadu. Kemahiran proses sains yang asas. Dia ada 7, yaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, dan menggunakan perhubungan ruang dan massa. Itu 7. Yang seterusnya kemahiran proses sains bersepadu. Termasuklah mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pembeli ubah, membuat hipotesis, dan mengeksperimen. Kita tengok satu persatu kemahiran proses sains ini. Yang pertama adalah memerhati. Apa itu memerhati? Memerhati ialah mengumpul maklumat tentang sesuatu objek atau fenomena menggunakan sesuatu atau sebahagian deria. Sama ada deria penglihatan, deria pendengaran, deria sentuhan, deria rasa, atau deria bau. Kalau guna penglihatan, walau satu saja pun itu sudah dikira memerhati. Kalau kamu menghidu bau sesuatu yang kamu tidak nampak, katakan dalam plastik yang hitam, tidak nampak isi di dalam, kamu hidu, itu pun memerhati. Teruskan mengelas. Mengelas adalah mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Kamu kumpulkan suatu objek mengikut ciri-ciri yang sama. Teruskan mengukur dan menggunakan nombor. Ini membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor, alat piawai, atau alat yang diseragamkan. Contohnya kamu mengukur panjang meja. Kamu akan guna pembaris. Pembaris itu dia mempunyai ukuran yang diseragamkan. Ia adalah alat piawai, pembaris itu. Membuat inference. Membuat inference ialah membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar ataupun tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Contohnya, di luar rumah kamu nampak pasu bunga tumbang. Jadi kamu akan buat kesimpulan awal. Mungkin pasu bunga ini dilanggar oleh anjing. Mungkin pasu bunga ini rebah ditiup oleh angin kuat. Itu ialah kesimpulan awal kamu. Kamu buat kesimpulan awal, maksudnya kamu membuat inference. Teruskan meramal. Meramal ialah membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan kepada data. Meramal, kamu jangkakan. Petang ini saya menjangkakan hujan lebat. Sebab kemarin pun seperti itu. Hujan lebat juga waktu petang. Itu kamu membuat jangkaan berdasarkan kepada pengalaman. Teruskan berkomunikasi. Memilih
menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadwal, graf, rajah atau model. Itu berkomunikasi. Tidak semestinya berkomunikasi ini kamu melalui lisan saja, tetapi boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk jadwal, graf, rajah ataupun dalam bentuk model. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Ini memerihalkan perubahan sesuatu lokasi, arah, bentuk, size, isi padu, berat dan jisim mengikut masa. Apa saja yang bersandarkan kepada masa itu adalah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Contohnya kedudukan matahari pada pukul 8 pagi, di mana? Pada pukul 12 tengah hari, kedudukan matahari di mana? Pada pukul 4 petang, kedudukan matahari di mana? Itu kamu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Mentafsir data. Mentafsir data ialah memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa, atau pola daripada data yang dikumpulkan. Kamu tafsir data. Mendefinisi secara operasi. Kamu memberi tafsiran tentang sesuatu konsep atau keadaan dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Contoh, kamu ingin menyejukkan secawan kopi yang panas. Jadi apa perkara yang perlu dilakukan? Sama ada tiup kopi itu, kipas, masukkan ais ke dalam kopi. Itu yang perlu kamu lakukan. Dan apa yang akan kamu perhatikan? Kamu akan perhatikan kopi itu menjadi sejuk. Jadi untuk buat ayat dalam bentuk ayat, ais perlu diletakkan ke dalam kopi untuk membuatkan kopi itu sejuk. Ataupun meletakkan ais ke dalam kopi akan menyebabkan kopi itu sejuk. Itu mendefinisi secara operasi. Mengawal pembeli ubah. Ini berkali-kali sudah diberitahu dan juga harap kamu masih ingat lagi lah, yaitu mengenal pasti pembeli ubah dimanipulasi. Apa yang diubah? Pembeli ubah bergerak balas. Apa yang diperhatikan, apa yang diukur. Dan pembeli ubah yang dimelarkan, yaitu apa yang ditetapkan, apa yang sama sejak sepanjang eksperimen. Itu mengawal pembeli ubah. Membuat hipotesis, membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pembeli ubah yang dipikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Seterusnya mengeksperimen. Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis. Hipotesis yang telah dibuat, kita akan uji melalui eksperimen. Semasa mengeksperimen, kita akan mengumpul data, mentafsir data, sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. Dan itu saja. Sekian, terima kasih. Cikgu harap semua murid boleh paham, boleh ingat, dan kalau ada soalan tentang KPS ini semua boleh jawab. Itu saja, dan bye bye.